Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Tumpuan berita malam. Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar telah menerima kunjungan hormat dari Jawatankuasa Pengelola Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran Negeri Sarawak di bilik menghadap utama Astana Negeri Sarawak pada Jumaat. Rombongan tersebut diketuai oleh Timbalan Primus Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan. Ini merupakan kunjungan hormat pertama Datuk Amar Awang Tengah ke atas Tun Dr. Wan Junaidi sejak dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak pada 26 Januari lepas. Menurut beliau, objektif pertemuan tersebut adalah untuk memaklumkan tentang pengajuran Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat Sarawak kali ke-63 tahun 1445 Hijrah 2024 Masihi serta menjemput Tun Dr. Wan Junaidi untuk hadir dan menyempurnakan upacara malam penyampaian hadiah program berkenaan. Tuan kita membuat kunjungan kepada Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri pada hari ini ialah untuk menjemput Tuan Yang Terutama yang di-Pertua Negeri serta lagi Datuk Wan untuk majlis musyawarah peringkat negeri yang akan diadakan di Lembah, yang dipusatkan di Lembah. Jadi kita menjemput Yang Pertama yang Pertua Negeri untuk acara pada 9 hari bulan. Di samping itu, berbagai program juga telah pun diatur dan akan dilaksanakan bermula daripada 6 hari bulan. Bermacam-macam program sampai nak acara menanam pokok pun ada. Untuk masak-masak pun ada. Majlis bertemakan Sarawak Maju Makmur tersebut akan diadakan dari 6 sehingga 9 Mac 2024 di Dewan Suara Limbang, di mana majlis peresmian pada 6 Mac bakal disempurnakan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg. Turut hadir semasa kunjungan hormat ialah isteri Yang di-Pertua Negeri Sarawak atau Puan Datin Sri Fauziah Muhammad Sanusi, Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha, Pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS Datuk Khalidi Ibrahim, Presiden Bahagian Limbang Yunus Tambi, Timbalan Pengarah 1 JAIS Ahmad Sukarno Saini dan Ketua Penolong Pengarah Unit Komunikasi Korporat JAIS Kamarul Zaman Kawi. Laporan seterusnya, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak berkongsi aspirasi yang sama serta komited memperkukuh kerjasama khususnya menggalakkan penggunaan teknologi dalam aktiviti pertanian. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata ia bagi meningkatkan hasil pengeluaran sekaligus memastikan keterjaminan bekalan makanan negara. Menurut beliau, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak bersetuju mengenai keselamatan makanan adalah tanggungjawab bersama dan akan menggabungkan tenaga mengusahakannya dan Sarawak berazam mampu sampai ke peringkat ekspor beras tidak lama lagi. Ini kesungguhan Kerajaan Negeri Sarawak di bawah Menteri Pertanian Sarawak dan juga dengan kerjasama kita akan berganding bahu untuk menjayakan utama sekali padi, lain-lain itu ternakan, ikan, ayam itu normal lah menengah. Tapi padi azam Kerajaan Sarawak khasnya premier begitu tinggi sekali dengan hujah-hujah yang diberi, bukan kita kata satu angan-angan. Hujah-hujah yang diberi tadi yang meyakinkan kita bahawa Sarawak betul-betul akan menjadi jelapang padi kedua selepas Kedah. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg di Wisma Bapa Malaysia pada Jumaat. Turut hadir Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Sri Dr. Stephen Rudi Utom, Timbalan Menteri KPKM Datuk Arthur Joseph Kuruk,
Timbalan-timbalan Menteri Pemberian Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail dan Datuk Martin Ben, serta Pengerusi Agensi Pembangunan Sri Aman Sada, Datuk Sri Rohani Abdul Karim. Selepas itu, Premier Sarawak menerima kunjungan hormat daripada Telekom Malaysia TM yang bertujuan memberikan sumbangan ikhlas Yayasan TM kepada Yayasan Sarawak bagi penajaan pendidikan biasiswa Future Leaders bernilai RM500,000. Menyusul selepas itu pula kunjungan hormat dari Pustaka Negeri Sarawak yang diketuai Pengerusi Lembaga Pengurusan Datuk Dr. Abang Abdul Rauf Abang Zen. Perkembangan selanjutnya, rakyat berbilang kaum dan agama di Sarawak diseru agar terus memberikan sokongan kepada kepimpinan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg dalam memacu pembangunan negeri ini. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Degres Ugah Embas berkata, Datuk Patinggi Abang Zohari memerlukan sokongan dan kerjasama untuk memastikan agenda strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 dicapai. Let us continue to rally strongly behind our Premier, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Abdul Rahman Zohari Tun Openg. Yang amat berhormat Premier needs all our support and cooperation as Sarawak embark on a very challenging journey in pursuing the objective of the post-COVID-19 development strategy 2030 for us to become a developed region by 2030. Beliau berkata demikian dalam perutusan Tahun Baru Cina 2024 pada Jumaat. Dalam pada itu, Datuk Ahmad Degres Ugah berharap tahun ini akan memperbarui komitmen untuk membina Sarawak yang lebih inklusif, makmur, bersatu padu dan berdaya tahan. Ujarnya, perayaan Tahun Baru Cina melambangkan nilai keharmonian, hormat menghormati dan semangat kemasyarakatan kepelbagaian kaum di Sarawak. Beliau juga berharap Tahun Baru ini membawa keamanan, kestabilan, kemakmuran dan kemajuan kepada negeri Sarawak. May the new year bless us all with health, happiness, unity and prosperity. Let us work together with renewed vigor to make Sarawak a beacon of peace, stability and prosperity and progress. Happy Chinese New Year. Kong Si Fa Chai, Shinin Kuai Le. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuiyan berkata, sambutan Tahun Baru Cina 2024 merupakan masa penting bagi pembinaan Sarawak. Ujarnya, ia adalah masa yang penting terutamanya dalam pengendalian Perjanjian Malaysia 1963, MA63, autonomi pendidikan, autonomi kesihatan dan tenaga hijau boleh diperbarui untuk Sarawak bergerak terus ke hadapan. Jelasnya, rakyat Sarawak perlu benar-benar bersatu dan bijak supaya apa yang terbaik di Sarawak juga bermula di tahun naga ini. Beliau berkata demikian dalam putusan khas sempena sambutan Tahun Baru Cina 2024 di Kuching pada Khamis. Di Kapit pula, pencapaian akademik murid harus lari dengan perkembangan sasiah mereka dan juga pencapaian dalam bidang kurikulum. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang dan Istiadat Bumi Putra merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Goram, Datuk Jefferson Jamit Unyat berkata, perkembangan seperti ini amatlah diperlukan dalam pembangunan modal insan negara. Beliau berkata demikian pada Majlis Apresiasi SK Nangat Rusa tahun 2022-2023 di Dewan Sri Belawai SK Nangat Rusa pada Rabu. Dalam ucapannya, beliau juga berbangga dengan pencapaian para murid di SK Nangat Rusa dalam bidang sukan di mana ada di antara mereka terpilih untuk melanjutkan pelajaran di sekolah sukan. Sebagai tanda sokongan, beliau mengumumkan peruntukan kepada pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Nangat Rusa bagi menampung kos untuk menjalankan aktiviti di sekolah. Manakala di Miri, semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk di Bandaraya Miri tetap subur dan semakin terselah setiap kali tibanya sambutan perayaan. Adun Wujud merangkap Datuk Bandaraya Miri Edemi Susang berkata, sambutan Tahun Baru Cina di Miri bukan hanya disambut oleh kaum Cina sahaja, malah turut diraikan bersama semua kaum. Contohnya dalam Bazar Kongsi Miri 2024. This year we have 330 stalls. This is the biggest ever. And the happy thing to note is, as I mentioned, all the other races also joining in the celebration. So 40% of the stalls were taken up by our Bumi
brothers and sisters. So this is Sarawak, this is Miri. Katanya semasa berucap pada majlis penyerahan dana MRP Pujut di Miri pada Rabu. Tambahnya, dengan komuniti di Miri terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan agama, beliau menyeru semua penduduk mengamalkan perpaduan dan keharmonian sesama mereka. Dalam bait itu turut berlangsung majlis penyerahan dana MRP berjumlah RM61,000 kepada 21 pertubuhan bukan kerajaan NGO, antaranya Miri Kims Taekwondo Academy, Sarawak Miri Division Building and Civil Engineering Contractors Association dan lain-lain. Akademi juga berharap penerima geran dapat menggunakan peruntukan yang diberikan sebaiknya untuk menjalankan aktiviti persatuan dan komuniti di Bandaraya Miri. Ke perkembangan berikut. Tinggal sehari saja lagi, masyarakat Tionghoa di seluruh negara bakal meraihkan sambutan Tahun Baru Cina. Di Sarawak, khususnya di Kuching, persiapan untuk meraihkan perayaan itu pada Sabtu ini kian terasa dengan masyarakat Cina mula membanjiri pusat-pusat beli belah untuk mendapatkan barangan keperluan mereka. Kesempatan ini turut digunakan oleh usahawan-usahawan tempatan daripada pelbagai latar belakang kaum serta agama untuk memasarkan produk-produk mereka kepada orang ramai. Wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS berkesempatan menemui beberapa orang awam mengenai persiapan serta harapan mereka pada sambutan Tahun Baru Cina kali ini. It's almost done with cleaning up and then buying some raya cloth for our kids lah. I wish that everyone have a happy Chinese New Year, and then I hope that in 2024 for everyone can be in a rich get rich together on 2024. Actually, I didn't have many preparation for this New Year because I'm a combined student, so I'm during the SPM exam now. So I use much of my phone to learn. So just hoping my family to celebrate this Chinese New Year with me. Okay, wish to all the Sarawakians happy Chinese New Year. Perayaan Tahun Baru Cina sangat meriah di Malaysia memandangkan kaum Cina merupakan populasi kedua terbesar di negara ini. Tahun ini merupakan tahun naga dalam kalender zodiak Cina yang membawa simbol kekuatan, kehormatan, kejayaan dan tuah kepada semua. Sekian edisi malam bersama saya, Hafizah Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum berakhir, mewakili warga kerja UKAS, saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada semua yang meraihkannya. Semoga semangat Tahun Naga terus memberi keamanan, kestabilan, kemakmuran dan kemajuan kepada kita semua. Sorotan kempen keselamatan jalan raya peringkat bahagian muka bertempat di pekarangan Rumah Kerehatan Kerajaan Daerah Daro pada Khamis menutup buletin malam ini. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.